Selamat kembali ke Renungan Harian Gereja PM DUMC. Saya harap anda semua sihat dan akan teruskan perjalanan anda dengan kami dalam renungan ini. Pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan daripada Nehemia bab 2 ayat 1 hingga 6. Mari kita membaca bersama-sama. Nehemia bab 2 ayat 1 hingga 6. Maka pada bulan Nisan dalam tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, aku mengangkat air anggur yang tersaji di hadapan baginda dan menyampaikannya kepada Raja. Belum pernah aku melihat murung di hadapan baginda. Sehingga Raja berkata kepadaku, "Mengapakah murung mukamu? Padahal engkau tidak sakit. Tentulah engkau sedang bersusah hati." Aku pun menjadi sangat takut. Kataku kepada Raja, "Hidup Raja selama-lamanya. Bagaimanakah muka hamba tidak murung, sedangkan kota tempat pemakaman nenek moyang hamba telah rosak dan pintu-pintu gerbangnya hangus dijilat api." Ayat 4. Tanya Raja kepadaku, "Apakah yang ingin kamu minta?" Aku berdoa kepada Allah semesta langit, lalu berkata kepada Raja, "Jika baik menurut Raja dan jika tuanku berkenan kepada hambamu ini, utuslah hamba ke tanah Yahuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyang hamba, supaya hamba dapat membina semula kota itu." Tanya Raja kepadaku, sementara permaisuri duduk di samping baginda, "Berapa lamakah perjalananmu nanti, dan bilakah engkau kembali?" Raja berkenan mengutus aku, maka aku pun menyampaikan suatu tempo tertentu kepadanya. Mari kita lihat dalam pemerhatian. Ya, ini adalah pemerhatian saya. Dalam bulan Nisan, maksudnya kalau kita rujuk kembali kepada yang lalu, bab pertama, Nehemia telah menerima akan kabar tentang kerosakan dan juga pintu-pintu gerbang utama kota mereka hangus dijilat api. Ya, dan dari sana dia telah berdoa, ya, dan juga berpuasa. Dan dalam 4 bulan kemudiannya, bulan Nisan, baru dia menghadap dengan Raja. Dan di sini Nehemia telah berdoa selama 4 bulan. Ya, sama ada terus menerus, saya tidak tahu, tetapi itu kemungkinannya di dalam hati. Ya. Pemerhatian kedua, Tuhan menjawab dengan memberi peluang untuk Nehemia mengemukakan permintaan isi hatinya. Yang ketiga, Nehemia berdoa lagi sebelum menjawab Raja dan mendapat izin daripada Raja untuk melaksanakan tugasnya. Pada masa yang sama, Raja mengalukan pengembalian Nehemia kerana dia bertanya kepadanya, "Bilakah anda akan kembali dan berapa lama yang anda perlu untuk pergi dan untuk siapkan projek ini?" Ya. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang pertama, doa itu penting. Seperti Nehemia yang telah Nehemia menunjukkan kepada kita. Dia mengambil masa 4 bulan sebelum Tuhan menjawab doanya. Dan satu petunjuknya di sini kepada saya ialah kita perlu belajar supaya tidak tergesa-gesa dalam doa kita. Kerana Tuhan barangkali akan mengambil masa
untuk membalas doa kita. Satu contohnya adalah panggilan saya untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Sebenarnya ya adalah satu panggilan saya lebih daripada 20 tahun dahulu, ya. Dan jika mungkin ada beberapa Anda akan berfikir, kalau 20 tahun, wow, begitu lama sebelum saya betul-betul masuk ke dalam pelayanan Tuhan. Sebenarnya 20 tahun itu banyak yang telah Tuhan membentuk saya dari segi peribadi saya, yang sangat membantu saya dalam pelayanan ini. Dan saya rasa itu adalah sesuatu apabila kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan akan membalas. Tapi masanya tidak mengikut masa kita, ya. Poin yang kedua, saya sendiri perlu bersedia untuk memberi jawapan apabila saya meminta sesuatu. Dan satu contohnya adalah apabila saya baru-baru ini saya kembali dari satu trip pelayanan perkampungan orang asli, dan saya menuju persoalan ini kepada leader-leader kita di DUMC, dan saya bertanya, adakah kita boleh melakukan sesuatu dengan perkampungan ini? Dan apabila ditanya balik, saya tidak sedia untuk memberi satu jawaban. Mengapa? Ya, adalah sesuatu yang baik untuk kita bersedia, karena itu juga menunjukkan bahawa kita bukan hanya saja mengikut perasaan kita, tetapi kita telah memikirkan perkara ini lebih mendalam lagi, dan ini menunjukkan bahawa kita serius terhadap perkara yang kita kemukakan kepada pemimpin-pemimpin kita, ya. So itu satu pembelajaran untuk saya sendiri, ya. Dan apabila kita memberi jawapan, kita harus mengambil satu posisi yang berkenan dengan orang yang kita kemukakannya. Kerana walaupun mungkin kita pasti bahawa Tuhan yang telah menyediakan kita untuk sesuatu, tetapi kita harus menghadap perkara ini dengan hormat, ya, terutama kepada pemimpin kita, ya. Dan poin yang ketiga, walaupun kita agak sedia ataupun pasti dengan jawapan, kita masih boleh berdoa sebelum memberi jawapan. Seperti Nehemia, dia berdoa sebelum membalas Raja Artasastas, ya. Dan ini juga menunjukkan bahawa kita terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan di sini menamatnya perkongsian renungan saya pada hari ini. Jikalau saya boleh singkatkannya dalam satu singkatan, adalah doa itu penting untuk mengenali kehendak Tuhan. Di dalam kepastian kedudukan kita di dalam Tuhan, itu bukan satu alasan untuk kita menjadi angkuh dan bersikap buruk kepada sesiapun. Kerana pada permulaannya, perintah kedua Tuhan kita kepada kita adalah untuk mengasihi satu sama lain. Jadi kalau kita tidak menghormati atau bersikap buruk kepada orang lain, kita tidak mengasihi. Jadi sekian renungan saya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa agar kita semua akan terus menghadap-Mu dalam doa, mengemukakan semua kehendak, keinginan kita supaya selari dengan kehendak-Mu, supaya kita akan hidup dengan kepenuhan Tuhan, mengenali kepenuhan-Mu dalam hidup kami, supaya Tuhan kita akan hidup dengan baik. Dan Tuhan,
saya berdoa untuk kita semua Tuhan, agar kamu akan berbicara dengan kami akan doa dalam hidup kami, supaya Tuhan, kita sendiri akan bersedia Tuhan untuk menghadap Tuhan segala yang akan kamu bawa menghadap kami Tuhan. Dan Tuhan, saya berdoa agar Roh Kudus kamu terus mengurapi setiap pendengar pada hari ini, agar Tuhan kamu akan meletakkan bebanmu untuk mereka berdoa, untuk mereka mencari kehendak-Mu, mencari Tuhan muka-Mu, supaya mereka dapat hidup dalam naungan-Mu. Dan Tuhan, apabila kami pasti Tuhan, saya berdoa Tuhan, agar kita tidak akan bermegah angkuh, tetapi sebaliknya Tuhan, kita akan tunduk Tuhan, tunduk dan memberi penghormatan kepada orang yang di sekeliling kami, supaya Tuhan kami akan menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Walaupun kita sangat pasti akan kehendak-Mu dalam hidup kami, tapi Tuhan, biar kami terus Tuhan tunduk di bawah naungan-Mu, perintah-Mu untuk mengasihi satu sama lain. Jadi Tuhan, kami berserah kepadamu renungan hari ini, dan apa yang telah kami belajar pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Bye.